ke awak punya kejap ni. Yang sebabnya kalau cikgu cek ni ramai juga yang tak hantar lagi ni. Dah sampai soalan ke berapa dah buat? Tak ada 22. Dah siap. Dah siap? Okay. Cikgu tanda pun tak habis lagi ni. Tapi dah preview lah soalan tu sekejap. Teacher, the guru model one, when you'll get? Okay, tu kejap cikgu share screen sekejap. Okay, so sementara tunggu tu kita tengok nama-nama tu guru. Awak lah guru mudanya. Okay, nampak skrin kan? Kat situ ada program Kilauan A. Actually untuk sekolah kita kalau AdMath dia setiap subjek lain-lain lah. Kalau AdMath ada 3 je, cikgu dah pecahkan Kilauan A. Nampak tak skrin? Nampak, teacher. Nampak cikgu, Kilauan nampak. A, then ada kalau kelas seterusnya nanti diorang ada anak angkat. Ini ikut markah hari tu lah. Ada pool ni untuk lulus lah. Okay, walaupun mungkin awak berada kat sini, mungkin kawan awak yang mungkin kat bawah ni pun dah naik ke atas, tapi kita sebab tak ada penilaian exam, so kita tak boleh nak buat kesimpulan lah. Ini berdasarkan exam yang kita sempat buat sekali tu je. Okay, yang cikgu dah buat grup Kilauan A dekat Telegram ni adalah semua pelajar 5IS. Kalau perasan, semua kelas awak. Okay, so nanti kalau ikutkan kat sini ada 38 orang. Awak kalau ikut dekat tu ada berapa orang tadi? 5IS nampak sini ada 21 orang. Okey, 21 maksudnya ada lagi 17 orang tu akan diambil oleh seorang akan ambil satu lah. Nanti cikgu akan cukupkan bagi jadi 40, bagi seorang satu. Maksudnya seorang akan ambil seorang lagi. So siapa yang akan ambil siapa? Okey, macam mana nak buat? Nanti diorang akan masuk. Cikgu akan bagi link dulu grup Kilauan. So pelajar-pelajar pada 5IH, 5IR, 5IK akan masuk dulu link. Kemudian kita akan keluarkan nama awak dan pilihlah. Ataupun awak nak pilih. Awak Nak pilih kan? nak pilih. Kalau nak pilih nanti pening juga ni. Takutkan redundant je. Nanti cikgu tengok macam mana yang paling senang. Sebabnya dia kelas lain-lain ni mungkin awak selesa dengan kawan awak boleh pilih sebenarnya. Tapi nanti ada yang tak terpilih tu macam mana? Nanti kalau tak terpilih, teacher akan assignkan. Itulah kalau nak boleh senang tak saya. kalau macam perempuan je, kalau Kalau tengoklah kalau cukup package tu. Sebab package tu tak tahu lelaki berapa orang ni. Rasa lelaki tak ramai ni ke lelaki lagi ramai. Nanti kita tengok balik. Okay. So itulah. Dan nanti awak punya kerja tak berat pun. Cikgu akan bagi diorang juga kelas kick ni. Maksudnya diorang juga akan dapat satu link kelas kick yang sama macam awak. Cuma dia dekat tapak lain lah. Okay. Kemudian dia akan buat, dia akan submit dekat awak. Maksudnya satu hari dia tunjukkan kerja dia tu dekat awak. So awak just bagi tahulah betul ke salah. Ikutlah awak punya kaedah, awak nak buat hari-hari ke, nak buat seminggu sekali ke. Maksudnya 22 soalan tu dalam 22 hari jugalah. Kalau awak tak nak ganggu waktu awak, awak tetapkanlah malam pukul berapa hantar. Ataupun awak nak kata hari Jumaat ke, hari Ahad ke hantar. Kalau dia ada masalah lah, kalau dia ada masalah dia boleh tanya. Sebenarnya dia pun dalam kategori yang sama dengan awak. Cuma cikgu masukkan dia lambat sikit untuk Kilauan ni. Okay. So boleh ke? Nanti kalau ni cikgu explain semula lah. Okay, so ni kerja yang telah dihantar. Okay. Okay, kejap lambat sikit. Okay.
Kalau perhatikan bila awak masuk dengan nama awak ni macam ni, nanti dia jadi banyak tau, lepas tu kosong. Macam Adelina, Ain. Kat sini ada 2 Ain. Okey, lepas tu esok untuk exam tu awak kena masuk dengan nama penuh yang cikgu bagi Nanti cikgu akan bagi semula. Okey, so untuk soalan-soalan yang dah bertanda ni, yang dah ada markah tu dah bertanda. Okey, nanti markah penuh bila awak masuk semula awak cek. Contoh 19/88. Bermaksud ada lagi yang cikgu tak tanda lah ni. Sampai hujung ni ada lagi yang belum tanda. So tak logik lah dia dapat 19. So sepatut dapat lebih lah ni Okey, so hari ni kita akan bincangkan beberapa soalan yang sempat dalam sejam je lah insyaAllah. Okey, soalan seterusnya cikgu dah bagi jawapan. Kalau ada masalah kena tanyalah. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama ni kalau tengok majoriti boleh buat. So cikgu tengok mana yang majoriti boleh buat, kita tak bincang lah. Okey. Okey, sekejap. Okey, so boleh nampak ini. Okey, soalan ni log 3, log 9 sebab nanti bila awak dapat yang nak angkat awak tu, awak pun kena explain kat dia benda yang sama lah. Awak kena buat. Maksudnya kalau dia tak dapat, awak kena bantu dia. Janganlah terus dia bagi jawapan. Kalau boleh, explain sikit. Okay, so sekejap Okay, so kita tengok soalan pertama. Okay, so untuk log ni first kali mesti buat apa? Kalau log dia tak sama, apa awak buat? Boleh tak guna? So kalau awak pergi tuition ke apa, ada yang ajar awak ambil 9 ni punca kuasakan ke, tak nak sebabnya nanti bila kita marking SPM kita tak bagi markah kalau bahagian tu Ada yang pusat tuition dia suruh buat macam ni. 9 nanti dapatlah 3. So tak boleh lah. Kalau boleh kita nak log tu mesti berada dalam log yang sama. So log 36 tolak. Okey, tukar asas log 3 per log 3. Lepas tu atas X tolak 2. Bawah jadi 3 kuasa 2. Kalau nak cepat tulis terus 3 kuasa 2, 9. Okey, kalau nak lambat awak kena buat banyak step lah. Okay, so kat sini dah boleh buat terus log 36 tolak log 3 X tolak 2 per 2. Okay, untuk macam ini awak mesti kalau boleh terus je guna sifir ni derma. Derma. Maksudnya kalau ada pecahannya kita derma. Derma tu darab ke atas jadilah 2 tu besar kat depan. Okay, so automatik kita dah hilangkan pecahan. Okay, so kena ingat asal usul 2 ni sebenarnya dia bukan kat sini. Dia sepatutnya duduk dekat kuasa. Dia patutnya duduk kat atas. Okay, awak kena kembalikan dia ke bentuk asal. Okay, so dalam cerita ni, kalau ikutkan tolak yang besar ni ke tolak dalam bracket yang ada hukum? Tolak yang besar ke tolak yang dalam bracket? Besar. Yang ada hukum. Yang Besar. besar. Dalam. Okay, so dalam bracket. Luar. Tolak yang yang tu. So dia hukum dia maksudnya 6 kuasa 2 X tolak 2. So 6 kuasa 2 ni dah boleh baca sifir dia 36 lah. Okay, so kita akan dapat, okay ni kena tahu macam mana nak tukar bentuk log ke bentuk indeks. Okay, dia akan tukar style. Kalau tadi 3 kecil, sekarang 3 akan jadi besar. Okay, 4 yang akan jadi kecil. So 36 per X tolak 2. Okay, so boleh kira lah 3 kuasa 4. Berapa? 81 Okay, 81. Ini ikutlah siapa yang cepat dia boleh pindah naik atas. So letak bracket tepi ni. Okay, terpulang kalau awak
Awak nak buka bracket ke, awak nak pindah 81 ni ke sini. Okey, itu kaedah. Skill-skill awak yang seterusnya ni dah tak ada markah kat situ Okey, so 36 sama dengan 81x tolak berapa? Kalau kita buka bracket dia akan jadi besar lah. 162. So awak nak huruf X 36 tambah 162 jadi 198. So X kita 198 bahagi 81 dapat 22/9. Betul ke cikgu bagi jawapan itu? Betul, Cik. Betul Okey, 22/9. Okey, so kat sini markah dia nampak macam panjang. So kalau awak study nanti markah dia 3. So kena alert lah kat mana. Markah pertama memang akan diberi kepada change base. Awak change base je awak akan dapat K1. Satu markah kerja. Tukar asas. Okey, kemudian ada part yang tak ada markah. Contoh kat sini baru ada markah balik. Bila awak boleh guna satu hukum tolak jadi bahagi. Dan biasanya kalau tak dapat markah kat sini dia akan ada or lah. Atau dia akan bagi dekat sini. Kat sini maksudnya awak berjaya tukar log kepada indeks. Dan last mestilah markah jawapan. N1. So markah ni dalam 3 atau 4 lah biasanya standard dia. Okay, so soalan kedua. Ya Allah, cikgu terbuatkan ni punya. Sekejap ya. Sekejap. Okay, so soalan kedua. Okay, soalan kedua ni pun agak menarik kat lah ni. Sekejap. Okay. So soalan kedua. Okay, cuba bagi tahu dulu ada hukum tak ni untuk tolak ni? Tolak ada hukum tak? Tak ada kot. Okay, tolak yang kecil, tolak besar tak ada hukum Yang ada hukum ialah yang kecil dan yang kecil kat atas ni. Okay, so awak terpaksa buka yang ini jadi 2. Okay, buka dia sebagai 2 kuasa X. 2 kuasa X darab 2 kuasa 4. Kemudian ada tolak. Okay, then 2 kuasa X darab 2 kuasa 3 samakan dengan 16. Okay, so untuk kes macam ni, kita akan teruskan dia dengan cari apa? Ni kita panggil apa ni? Yang sama ni? Kena ada nama dia. Common term. Nama dia. Okey, siapa yang tinggal letakkan dalam bracket. Yang tinggal ialah 2 kuasa 4 tolak 2 kuasa 3 sama dengan 16. So yang ini kita kata value. Value ni maksudnya boleh kira guna kalkulator. So kita boleh kira lah. 2 kuasa X. Okey, berapa 2 kuasa 4? 2 kuasa 4, 16 tolak 8. So tinggal 8. Okey, so awak boleh pindahkan value tu tadi. 16 dengan 8. Okay, so 2 kuasa X sama dengan 2. Disebabkan kita punya case sekarang ni adalah tentang indeks. So kita nak dia sama level. So dia mesti ada indeks juga. Kalau dia tak tulis, awak tolong tulis 1. Okay, so dapatlah X equal 1. Okay, dan markah dia kat sini 3 markah. So bila 3 markah, awak jangan skip mana-mana part lah. Yang pertama, awak buka hukum tambah ni, buka hukum ni dia akan bagi 1 markah. Okay, lepas tu awak boleh ni bandingkan. Okay, dan last kali jawapan. Okay, biasanya yang di antara ni tak ada markah. Tapi jangan skip lah. Buat semua step, takut nanti dia ada O. Ada O.
Kalau tak dapat markah kat sini, dapat markah kat tempat lain. Okay, macam tu. Okay, cikgu tengok dulu soalan yang... Okay, tengok soalan janjang sikit. Okay, kejap Cikgu tak sempat nak copy paste soalan. Okay, next questions. Okay, janjang. Okay, janjang ni boleh senang ke tak? Dia guna formula je kaca. Kan, cuma awak nak dapatkan N tu macam mana sebab awak ada P dengan Q ni. Okay, tak apalah cikgu tengok sikit. Okay, lepas tu nanti cikgu akan pilih je soalan yang sesuai lah. Sambil-sambil tu awak boleh tengok soalan mana yang awak rasa nak tanya, nak bincang sebab tak sempat lah bincang 22 soalan. Yang first ni cikgu ambil semua dulu. Sikit-sikit. Sebab ni bab lain. Okay, so untuk soalan yang ketiga ni bukan 10 lah. Soalan pada hari ketiga tu, dia dah bagi tahu arithmetic. So dia dah kata sum of. So SN, awak terus buat 250. Pasal awak tahu dia adalah arithmetic progression. So kalau arithmetic, formula SN adalah N over 2, 2A plus N minus 1 D. Ataupun awak kena ingat awak ada dua formula. Yang ni pun boleh juga. So untuk kali ni awak nak boleh guna tak A plus L? Boleh. Atau boleh bila awak tengok ada A, ada L. Ini dah kira last term lah sebab dia dah bagi tahu ni, dia dah stop kat sini Okay, so kita akan pilih formula SN tu tadi 250. N tu memang kita tak tahu sebab ni T1, yang ni T yang ke berapa tak tahu Tn. So N over 2. A kita ni tukarlah pada improper fraction. So 32 32 per 5 tambah. Okay, 13, 3 per 5. 68. Kalau tak nak tukar pun tak apa sebab awak akan pakai calculator juga Okay, so macam mana nak kira ni? Kira dalam bracket dulu. Okay, 2 ni sebenarnya boleh je nak pindah sebab dia dengan bracket ni adalah multiply. Okay, so ni akan jadi 500. Sini ada N sahaja. Dalam bracket ni akan jadi okay, 20 kan? Okay, so awak akan dapat N bersamaan berapa? 20? 25. Okay. Tapi tengoklah soalan. Adakah dia minta N? Dia memang minta N pun. So PQ ni untuk apa? PQ tu ada kaitan tak dengan cerita kita? PQ tu hanya pengganggu je. Maksudnya dia tidak ada apa-apa. Sebab nanti dia assume ada pelajar mungkin akan cari common difference. Lepas tu cari macam-macam lah. So lepas awak dapat N macam ni, awak tulis balik N tu sebelah kiri. N subject, so dia mesti sebelah kiri. Okay, settle. 3 markah. Ni patut 2 markah je ni sikit. Okay. So next questions. Okay, macam ni dapat tak itu? Untuk yang berkaitan dengan hukum linear. Sekejap je kita tengok yang ni dulu. Okay, kalau awak ada idea nak tanya soalan yang mana bagi tahu Okay, so kita tengok soalan geometri koordinat. Okay, geometri koordinat
Okay, soalan ni awak tengok dia ada bagi, first kali awak kena target ada satu benda kat sini. Apa dia? Ni, yang nampak benda ni. Ni kita panggil apa ni? Kalau dia tak bagi tahu dalam ayat soalan pun awak kena tahu apa benda. Yang naik equals to 1 macam gradient dia. Gradient dia equals to Awak mesti tahu kat situ ada perpendicular walaupun dia tak bagi tahu, tapi biasa dia akan bagi tahulah. Lepas tu awak kena tahu ada formula. Okey, dan dia tak ada kaitan dengan tangent ke normal ke, tak adalah sebab ini bukan pada curve tak ada curve. Okey, so dia akan bagi tengok koordinat yang lengkap adalah koordinat satu garis ni. Sudahlah koordinat dia lengkap, dia ada persamaan. Okey, yang ini M pun tak tahu dan kat sini pun tak ada koordinat. Tapi dia ada persamaan. So sebenarnya dia dah membantu banyaklah kat sini. Okey, so awak tengok dia sebenarnya sedang cari P and Q, ratio. Okey, so dia kata M tu membahagi garis lurus F dengan G. Okey, so soalan ni macam dah lengkap lah ni. So ni M dia berapa? 1 kan? M dia awak dah tahu dah 1 sebab ni 1x tambah 6, so M 1. Yang ni M dia negatif 1. So macam tak ada apa-apa efek lah untuk persamaan ni, tak ada apa-apa. Okey, cuma adakah awak boleh cari koordinat M ni? Koordinat M ni XY. Sebab awak kena ingat kalau nak cari guna formula M nisbah N, awak punya formula mestilah koordinat yang kita nak tu, yang titik tengah midpoint, mesti ada N X1 plus M X2 over M plus N. Lepas tu nanti ada N Y1 M Y2 over M plus N. Okay, so kat sini ada berapa banyak unknown? Contoh kat sini N dengan M dah unknown. Okay, X1 dengan X2 ni untuk kes awak ni, adakah dia masih lagi jadi unknown? Atau dia ada value? Contoh X1 ni, awak ada value ke tak ada? Ada nilai tak untuk digantikan? Ada je. Ada. So dah ada. Okay, tapi nanti kat sebelah kiri ni, X ni, X yang cikgu tengah bulatkan sebelah kiri ni, ada nilai tak? Ada juga. Ada? Maksudnya M ni? Tak ada cikgu. Koordinat M tak ada. Oh, M. Okay, so awak dah tak boleh banyak sangat unknown. Maksudnya N dengan M dah unknown. So X dengan Y ni sepatutnya mesti ada value. So macam mana kita nak kira value dia? Kita boleh buat simultaneous equation. Awak tengok yang ini dengan yang ini, kalau dia bersilang maksudnya kalau kita selesaikan simultaneous, patutnya awak dapat intersection point. Okay, so boleh satu kaedah dia adalah buat intersection. So Y equal negative X plus 10. Y equal, okay, Y equal X plus 6. Okay, so apa kita buat? Awak boleh buat substitution lah. Ataupun nak tolak pun boleh. Y tolak Y kosong. Ni jadi negatif 2X. Ni jadi positif 4. 10 tolak 6, 4 Okay, so 2X equal 4. So X equal 2. So kalau X kita 2, Y kita ialah, cikgu ambil X plus 6. So 2 plus 6 dapat 8. Okay, so koordinat M ialah 2 dengan 8. Okay, ni salah satu kalau awak nampak nak cari koordinat M, awak boleh guna intersection point. Intersecting tu maksudnya kita dapat koordinat dia melalui simultaneous equation. Okay, so sekarang kita akan letakkan koordinat M sebelah kiri. So ingat dia kata tadi sini huruf F. Sini huruf G. Kena baca ayat dia. Kalau dia kata divide
mana divide F and G in ratio PQ bermaksud sini P, sini Q. Awak tak boleh terbalik. Jangan terbuat kat sini P, sini Q, nanti jadi salah. Okay, so PQ. So F tadi ambil koordinat negative 2, 4. G tadi koordinat dia 8, 14. Okay, so ingat dia macam ni. Dia mesti pergi partner yang berasingan. So cikgu akan ambil P, pasangan dia dengan 8. Q, pasangan dia negatif 2. Okay, per P tambah Q. Kita tak guna M dengan N. Okay, kemudian P untuk Y pasangan dia 14. Q pasangan dia 4. P tambah Q. Okay, sekarang ni sebelah kiri masih 28. Sebelah kanan akan jadi 8P tolak 2Q per P tambah Q. Sebelah kanan ni satu lagi dia akan jadi 14P tambah 4Q per P tambah Q. Okey. Teacher, kalau yang tadi tu saya tak silang, so macam kira jawapan salah lah ya? Terbalik. Boleh juga sebab dia ada banyak kaedah. Mungkin awak guna M1 dalam M2 ke? Okey, nanti kita tengok skema jawapan kawan awak. Ada tak yang guna kaedah lain? Okey, ni salah satu kaedah dia lah. Tengok markah dia pun agak besar kan 4. Okey, ni selepas awak dapat ni, awak just pilih awak nak X ke nak Y. Contoh cikgu nak X. So cikgu akan pergi dekat X je. Tapi ada orang dia nak Y, dia ambil Y. So jangan buat dua-dua lah. Kita pilih salah satu. So kalau 2, kita samakan dengan 8P tolak 2Q per P tambah Q. So kita kena simplify dia. So ni naik atas. Okay, naikkan dia ke atas. Okay, dia akan jadi, sebab kita nak nisbah sebenarnya, dia akan jadi 2 bracket P tambah Q. 8P tolak 2Q. Awak macam kena selesaikan P dengan P, Q dengan Q nanti. Okey, 8P tolak 2Q. So pilih P, duduk dengan P. Contoh cikgu nak P tu sebelah kanan. Okey, yang Q cikgu nak dudukkan dia sebelah kiri. Okey, so dapat 4Q. Sini dapat 6P. Okey, kat sinilah fungsinya. Kita nak tadi kita kena ingat dia nak macam ni. Ini sebenarnya P per Q. So terpulang kat awak. Awak nak buat Q per P ke? Awak nak buat P per Q? Kalau awak dah tahu niat awak nak P per Q, awak biarkan P sebelah sini. Q macam ni. So 4 biar sebelah sini per 6. Pindahkan 6 tu kat sana. Okay, so kalau kita simplify 4 per 6 tu awak akan dapat 2 per 3. Maka kita dah dapat jawapan lah. Soalan nak P nisbah Q ialah 2 nisbah 3. Kalau dia tanya apa nilai P dan Q, awak cakap P sama dengan 2, Q sama dengan 3. Okey, boleh ke kat situ? Ini salah satu. Balik. Sama. Balik. Jawapan dia. P sama dengan 3, Q sama dengan 2. Okey, kat mana yang terbalik ni? Sekejap cek balik. Ya, saya itu dah cek dah. Dia terbalik. P3, Q2. P3, Q2. Saya pun dapat jawapan sama. Teacher, Awak tapi dapat kalau pakai koordinat Y, dia dapat P3, Q2. Oh ya, koordinat Y. Sekejap tengok kalau koordinat Y, 8 ke soalan dia bagi koordinat salah ke? 14 P tambah 4 Q. Okey ke tadi cikgu ada salah kira tak sekejap 2P, 2Q.
Betul dah kira tu Okey, tak apa, kita check ni. Okey, kalau macam ni nanti awak akan dapat 14 P tolak 8. 14 tolak 8, 6 kan? 6 P. 8 tolak 4, 4 Q. Sama kan? Dia apa tu teacher, macam kalau yang dapat P3 tu tadi tak silang. Macam yang apa PX1 QX2 tu dia tak silang tadi. Oh, tak silang, kejap. Kalau ikut maklumat dia, sepatut persilangan dia betul tak? Takut kita baca salah tak? Okey, dia kata, tapi kalau ikut dia punya maklumat tu, itulah P dia kat situ Kejap. Okey, sekejap cikgu rasa cikgu dah tanda dah ini hari tu. Okey, divide line segment FG internally the ratio PQ. Dia kena ayat dia kalau dia kata F dulu baru G, memang kat sini P, kat sini Q lah. Okey, sekejap kita check yang jawapan kawan awak. Ni soalan nombor 5. Baik, tak ada pula Arisha punya ni. Kejap. Okey, tengok siapa punya ni. Ni Amal. P3 Q2. Okey, macam ni Amal ni dia buat macam mana ni? P negatif 2 Q8. P negatif 2 Q8. P negatif, oh dia terbalik. Okey. So untuk sekarang ni, sekejap Hari tu ada tak siapa yang tanya cikgu? Cikgu dah check hari tu, tak ingat siapa. Amal ke? Yang mana cikgu? Okey, siapa lagi buat yang dapat? Ke orang lain pun dapat sama je macam ni? Maksudnya dia dapat Saya buat sebenarnya pertama. Saya dapat macam Adam juga hari tu. Tapi sebab skema macam tu. Oh, sebab skema dia. Saya pun tak tahu yang mana satu. Teacher, like I think I got some confusion, but I try to make my answer according to the jawapan you gave us. Itulah. Sebab cikgu pun tak boleh nak ubah ni kat sini. Sebabnya kalau skema mungkin tersalah. Tapi kalau dari segi statement ni, kalau masa exam dapat statement tu memang dia kata, dia sebut siapa dulu. Kita kena menganggapkan dia membahagi, kita memang kena menganggapkan dia membahagi sini dulu, baru sini. So kalau dia sebut P, so sini P, sini Q. Itu daripada segi matematik lah. So maksudnya ni sebab kita tahu jawapan, kita pun tukar dia punya tempat tu macam agak bahaya lah. Okay, kejap. Okay, tak apalah. So kita pegang jawapan yang cikgu bincang tadi Nanti cikgu betulkan jawapan tu balik. So sepatutnya jawapan dia kena P2Q3 lah. Sebab kita check 2 kali pun P2 memang P2Q3. Okay. Cikgu, kalau tak pakai formula? Kalau tak pakai formula mana? Awak punya. Sekejap cikgu check. Siapa punya? Adam punya. Dia ni unik sikit cikgu. Kalau tak pakai formula kena tengok juga sebab ni kertas 2. Dia macam tak membenarkan awak skip jalan kerja. Sebab dia kalau hilang satu markah K tu nanti dia akan hilang markah-markah lain tu Okay, sekejap. Oh. Walaupun jawapan betul nanti dia susah sikit nak beri markah tu. Adam dah hantar belum? Mama Adam Nuraidi. Soalan 5 kosong pula. Mungkin sebab awak pakai formula tu kot. Oh ni yang punca kuasa ni. Dia ni memang lah teacher. Dia ni memang lah. Okay.
Kalau macam ni mungkin masa SPM kita kena study lah. Awak punya skrip ni akan dihantar ke ketua dia. Dia kena tengok layak tak dia beri markah sebab dia tak ada dalam skema pemeriksa. Tapi mungkin betul lah sebab tengok jawapan awak betul. So dia kena study awak punya ni. Awak datang pada mana ni? Punca kuasa 32 ni. Oh buat square root. Buat teorem Saya kira importance dia tu saya ratio kan. Gini otak dia ni memang sebenarnya paling teorem ni pun boleh juga. Kalau ikut matematik betul lah teorem kan. Sebab awak dah tahu koordinat, awak memang confirm boleh cari dia punya panjang dengan tinggi dia ni. Cuma skrip awak ni akan diserahkan ke orang lain lah untuk diperiksa. Macam tu. Akan dibahaskan lah. So jadi tambah kerja lah. Biasa kita akan guna rumus yang dah diberi. Sebab ini dah macam konsep matematik sikit. Memang ada kes macam ni dulu cikgu pernah tanda juga dulu. Ada kes yang guna kaedah teorem ni. Okay, so kita pegang jawapan yang tadi lah P2Q3. Mungkin tersalah copy ke soalan. Yang lain semua dapat 4 ni sebab dia dah tahu jawapan. Dia pun tukar lah tu pattern Okay, so tengok yang seterusnya. Soalan nombor. Okay, nombor 6 tak tengok lah. Okay, tengok nombor yang ramai salah ni nombor ni Okay, yang ni. Yang ni sebenarnya awak macam dah nak betul. Tapi dia punya masalah dia. Bila awak, yang pertama awak kena tengok ni kejap. Okay, bila awak diberi graf, memang awak sebenarnya macam nak cari dia punya persamaan. Kebanyakan pelajar cikgu tengok banyak yang cari persamaan. Dia buat persamaan tu maksudnya dia dah tahu X1. Sabar. Dia dah tahu X2. Dia pun cubalah buat bracket tu, buat persamaan. So dia ada sedikit bahaya kat sini lah untuk kes ni. Sebab dia dah bagi tangent kat sini. Bila ada lengkung, ada tangent bermaksud dia nak bagi tahu awak ni ada koordinat kat sini. Koordinat dia ialah Y dia mesti -3. X dia adalah titik tengah antara 2 dengan 6. Titik tengah dia 4. Boleh kira lah 2 tambah 6 bahagi 2 dapat 4. So dengan koordinat yang awak ada ni, awak boleh terus formkan equation tu. Jadi, dia kata dia nak dalam bentuk X tambah B kuasa 2 tambah C. Okay, so awak tengok soalan ni. Kalau dia tak ada sebut huruf A kat depan, bermaksud kita boleh abaikan pengiraan A. A tu mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. So untuk kes ni tak payah tahu. Kita just terus buat soalan ni. X tolak 4 kuasa 2 tolak 3. Ini je. Untuk kes ni ramai yang salah sebabnya ramai yang kira nanti dia dapat C dia 4 ni Kalau dia selesaikan yang ni, lepas tu dia buat completing the square, nanti dia akan dapat C tu 4. C ni bukan y-intercept C ni adalah koordinat. Awak tahu kan ni bacaan dia, yang ni B dengan C ni, kita dapat daripada graf. Okay, B dengan C tu kalau sini 4, sini -3. Nanti yang ini akan masuk jadi X minus 4 square. Okay, yang ni akan turun ikut simbol. Jangan tukar simbol. So kalau ada nombor 2 dengan 3, bila dia masuk dalam bracket, dia akan jadi X minus 2 square. Yang ni turun, positif 3. Okay, koordinat titik maksimum or minimum boleh letak dalam completing the square. Ini kita panggil CTS, completing the square. So untuk kes ni, directly kita dapat 4 -3 masuk terus jadi X tolak 4 kuasa 2 tolak 3. Okay. So selepas itu dia minta kita cari. Okay, minta cari apa? Value of P. Okay, value of P ni y-intercept dia lah. So untuk cari y-intercept dia, ada tak maklumat lain dia bagi? Tak ada Okay, nak dapatkan y-intercept C sama dengan 12. Macam mana dia dapat C 12? Ni yang expand tu. Dia expandkan bracket tu. Okay, so boleh jugalah awak expand bracket yang awak dah dapat ni lah. So untuk B,
Ataupun awak tahu sekarang function awak adalah fx equal x minus 4 square minus 3. So awak tahu pada ketika P tu ada value, x awak ni kosong sepatutnya. Okay, so awak boleh kira dia dengan kaedah 16 minus 3. Dapatlah 12. Okay, boleh buat substitution lah. Boleh gantikan P tu sebagai koordinat fx. X awak kosong sebab koordinat dia pintasan y. Okay, dan yang terakhir untuk dapatkan equation of axis symmetry, equation mesti ada equal, mesti ada x. Ada ramai yang tak buat x ni, dia takkan dapat markah. Okay, equation axis symmetry maksudnya awak potong graf ni separuh. Dia akan lalu dekat nombor 4. So kita mesti kata x equal 4. Mesti ada x equal 4. Siapa yang buat equal 4 sahaja salah. Ingat sebab dia nak equation mesti ada nama. Okay. Macam ni. Y dia pun tulis Y. Mungkin. Okay. So. Okay. Sekejap cikgu tengok soalan yang. Teacher. Ya. Tengok soalan yang graf tadi boleh yang baru yang tadi tu. Okay. Teacher, kalau yang x tolak 2, x tolak 6 ni saya expand, lepas tu tukar vertex form balik, dia tak sama dengan yang yang sebab bawah. Kemungkinan sebab dia kemungkinan ada huruf A ni sebenarnya. Contohnya kan kalau awak punya graf, katakanlah graf awak ni kalau expand dia akan jadi x square minus berapa ni? 4, 6, 2, 8 kan? 8x tolak 12. Tambah okay, 12. Ni, Kan? okay, tambah 12. Okay, katakan ni A awak 1 kan? Kalau kata dia 2, dia akan jadi 2x square minus 16x plus 24. Ataupun dia ada A kat dia 2, lepas tu baru ada x minus 2, ada x minus 6. Okay, dia seolah-olah ada perkali kat depan ni. Kita pun tak tahu ada perkali ke tak. Bila ada perkali nanti dia punya graf makin lebar kan. Tapi dia masih sentuh dekat tempat yang sama. Dia sentuh kat sini, kat 26 tapi dia lebar. So bila dia lebar kemungkinan dia punya y-intercept dia berubah tak? Tengok y-intercept dia akan berubah kan jadi 24. Betul tak? Kalaulah awak punya ni sebenar graf ni, sebab awak tak tahu fx ni sebenarnya ada huruf A dia berapa. A dia 1 ke 2 ke 3 tak tahu. Tapi disebabkan soalan tu minta kita form dalam tak ada huruf A. Awak perhatikan tadi soalan tu dia tak minta ada huruf A. So soalan ni memang merangkap sikit lah. Okay. Sebenarnya dia agak mengelirukan pelajar yang pandai lah. Sebab bila dia bagi 2 dengan 6 ni, kita akan ni, awak tengok ni kat sini. Tak ada huruf A. Kalau ada huruf A, memang kita kena kira lain sikit. Biasa kalau ada huruf A, dia kena ada bagi maklumat tambahan. Mungkin dia kena bagi P ni berapa. Tapi untuk kes ni dia tak bagi P ni berapa, bermaksud memang dia tak ada niat untuk suruh awak cari A lah. So bila macam ni, awak kena refer maklumat kat graf, semua dekat graf. Contoh dekat graf, kenapa dia bagi Y negatif 3? Dia nak bagi tahu dia sentuh kat sini negatif 3. Koordinat Y. So automatik nanti dia mesti macam ni. 4 dengan 3. Boleh ke? Sebabnya awak macam tak ada guna kaedah, awak tak menggunakan Y negatif 3 yang dibagi tu. Kebanyakan pelajar dia mengira yang maksudnya saya boleh compare terus dia punya axis of symmetry tu. Ya. Oh, okay. Boleh dapat markah lah macam tu. Macam memang markah dia 2 markah tu bila awak berjaya tulis yang koordinat tu dan transform kepada persamaan. Maksudnya awak boleh tulis koordinat tu. Koordinat awak sepatutnya 4 dengan 4 dengan negatif 3. Kemudian awak boleh transformkan 4 ni jadi x minus 4. Lepas tu awak boleh buat macam ni. Sebab dia 2 markah untuk ini 2 markah. Ni 2 markah, ni 1, ni pun 1.
Tapi dia memang sedikit confusing sikit lah kat sini. Sebabnya dia bina soalan tu banyak maklumat 26 tu dah lengkap. Okey, kejap. Teacher, boleh tengok slide 16 tak? 16. Okey. Okey, slide 16. Saya tak faham yang B reflect. Okey, dia reflect sekejap. Okey, soalan ni dia kata dia ada maximum point. Mana soalan ni? Soalan dia dah tak nampak kat sini. Sekejap. Okey, so untuk A dapat Okey, sekejap saya cikgu ambil soalan dulu. Okey, so dia kata dia kata kat sini graf ni macam tadi juga lebih kurang ada kuadratik. Yang ni awak nampak dia memang bukan soalan differentiation lah. Ini nampak tak dia bagi bentuk ni completing the square. CTS. Okey. So awak pun keluarkan koordinat dia. Koordinat dia keluar sini jadi negative 1. Keluar 5 jadi positive 5. Okey, dah dapat. So letak kat atas ni. Negative 1 dengan positive 5. So dia nak awak compare je. Negative 1 sama. So 5 pun mesti sama. So kita dah dapat K. So K kita ialah positive 5. Okey, so soalan 1 dah terjawab lah ni. Cari nilai K. So 1 markah je. Sebabnya boleh tengok dan dapat markah. Dapat jawapan. Okey, cuma dia kata fungsi GX. Tadi fungsi ni nama dia fx. Tengok fx. Sekarang fungsi gx terhasil apabila dipantulkan pada paksi y. Okey, mana paksi y kita? Dia kena pergi sekarang. fx. Okey, ni paksi y. Paksi y awak dekat fx. Okey, kalau kita nak pantulkan maksudnya yang sini pantul dia akan jadi macam mana? Dia ke kanan. Macam awak lipat kertas tu. Dia akan jadi macam ni. Dia jadi macam awak lipat baju tu lah. Dia akan jadi ni. Sekejap. Okey, lebar dia tak sama. Okey, so yang ini kalau padam dia akan duduk kat sini. Okey, so ibaratnya graf ni Dia punya graf B je berubah bukan? yang berubahnya adalah koordinat apa? Kalau tadi kat sini dengan sini. Negatif. So adakah jarak dia sama ni? Sama. Sama tapi daripada positif akan jadi negatif lah kan? Yep. Okey, sama juga yang ni. Yang ni daripada negatif akan jadi positif. Okey, dan yang ini. Yang ini jarak dia sama tak? Sama juga. Cuma macam mana awak nak tentukan? Tadi sepatutnya negatif 1 dengan 5. So kat sini akan jadi berapa? 1 dengan negatif 5. Positif kan negatif? 5 je. Okey. Ya. Okey, so graf kita tadi nama dia y equal, dia pakai fx kan? Fx equal negatif x plus 1 square plus 5. Ni asal fx. Okey, so bila awak nak jadikan dia gx, awak kena kata sama tak negatif ni? Masih negatif ke tak? Masih lah kan, graf dia kan masih graf masam. Sama. Okay, cuma tukarkan koordinat dia jadi negatif 1 square plus 5. Yang bertukar ini je. Ini sahaja yang bertukar. Teacher, Itu je lah sebab dia reflect tadi. Kalau saya expand benda tu, salah ke? Kalau awak expand tu macam awak tambah kerja. Sekejap tengok markah dia berapa Satu. Kadang kena tengok markah. Dua markah. Satu markah tu maksudnya knowledge je lah. Kalau expand nanti dapat balik ke dalam completing the square? Sebab syarat dia nanti kalau dia kata nak, dia kata cari graf.
Katakanlah awak terbagi dalam bentuk yang AX square tu. Awak bagi dalam bentuk macam ni ke? Macam ni Yep, general form. Macam ni CTS. Okey, kalau setara sama, okey betul. Sebab dia tak highlight kat sini Kalau perhatikan dia tak highlight pun mesti tulis dalam bentuk apa. Bila soalan tak cakap dalam bentuk apa, kita terima. Tapi kalau satu markah maksudnya mesti dia nak dalam bentuk yang sama je dengan soalan. Sebab dia tak nak awak habiskan masa banyak. Sebab bila 2 markah tu dia dah expect awak akan spend masa dalam 1 minit, 2 minit je. Okay, itu. Ada lagi tak soalan lain sebelum kita habiskan? Soalan. Ya. 21. 21. Vektor ke? Ini Yang tu. Okay. Okay, so vektor kat sini dia kata, okay ni, dia extend. Okay. So awak ada satu vektor PQ. Okay, so kita boleh buat satu imajinasi dulu lah. Ada satu vektor P dengan Q. Lepas tu awak extend ke R. Extend lagi ke R. Dengan keadaan QR. Okay, so dia nak dalam sebutan. Okay, so awak kena catat sini PQ adalah K plus 2. R pun dia dah bagi HX plus Y. Okay, bila extend ni maksudnya kita panggil dia collinear. Dia ada 2 case kan. Satu collinear ni segaris. Satu lagi parallel, selari. Konsep dia sama. Konsep dia ialah awak bagi tahu vektor apa yang awak nak. Katakan awak berminat dengan vektor PQ. Awak kena tambah lambda satu lagi vektor. Vektor satu lagi ni pun terpulang. Contoh nak PR. Tak nak PR, awak nak QR. Terpulang. Kita yang pilih kita nak apa pasangan vektor kita. Okey, contoh kat sini. Kita sebab dah nampak QR ada value. So kita berminat dengan PQ. Okey, PQ ni berapa kali panjang? Ni kita panggil lambda lah. Cikgu selalu tersilap lambda terbalik Macam ni. Okey, lambda QR. Cikgu tak pilih PR sebab kalau PR nanti awak kena tambahkan 2 vektor. Okey, so PQ awak tulis kat sini. K plus 2X plus 4Y. Okey, lambda catatkan dia sebagai satu unknown baru. Okey, QR tadi dah ada HX plus Y. So kita sebenarnya sedang cari lambda tu. Okey, so sebelah kiri memang tak ada apa-apa, awak catat semula. Sebelah kanan kena buka bracket lambda. Lambda H nanti dia akan jadi lambda HX. Tambah lambda HY. Okey, sekarang tugas kita bandingkan. Yang ni ada vektor X. Sebelah kanan sini pun ada vektor X. So kita boleh buat macam ni. K plus 2 samakan dengan lambda H. Okey, so kat sini tugas awak mungkin nak cari lambda dululah. K plus 2 per H. Okey, belum lagi dapat lambda. Kena pula buat untuk Y. Okey, buat pula untuk Y. Ambil dia punya vektor tu, comparekan dia akan jadi lambda H. Okey, so lambda kita ialah 4 per H. Okey, lambda ni nilainya sama. Maksudnya kat sini lambda, kat sini pun nama dia lambda. So dia orang yang sama. So boleh gantikan. Contoh cikgu ambil K plus 2 over H. Lambda tu cikgu gantikan 4 per H. Okey, so awak sebenarnya kalau dari segi maths, kalau bawah ni sama boleh potong. Tapi kalau rasa tak berani nak buat juga darab silang ke apa ke, boleh teruskan lah. Kalau kita teruskan, okey, dia akan jadi ni naik atas. Terpulang lah ada orang dia naikkan ni ke atas. Naik ke
atas jadi darab kan. Tapi kalau dia level sama boleh potong je. Ni cikgu tunjuk satu-satu lah, ni potong-potong macam ni. So akan dapat K plus 2 equal 4. K Cikgu, equal ya. tak silap saya ni express kan? Bukan cari, iya ke? Kalau express, Okay. Express dia nak in term lah. Cuma awak dapat K, awak boleh dapat H tak? Sekejap check dulu. Okay, lambda. H minus 2. masa dia Okay. kalau ada arat silang je. Okay, kalau kita dapat K tu, sekejap. Kita boleh gantikan. Sebabnya dia macam dapat nilai kat sini Okay, sekejap. QRHX number 1. Okay, sekejap. Kalau dapat K, kita boleh dapatkan lambda 4 over H, K plus 2. Cikgu, dekat awal tu tak sepatutnya ada H Ya, kan? ya. Macam mana? Dekat Y, dekat atas dan dekat 4 tu tak sepatutnya ada H kan? Oh, ya ke? Sekejap. Ada tertinggal Dekat Y ada H. Kat bahagian mana? Line yang keberapa? Yang ni ke? Yang bawah dia tak sepatutnya ada H kan dekat Y tu. Lah. Okay, ni tak ada. Ni tak ada H ni kan? Nampak tak? Tiba-tiba je ada H kat sini. Okay, so kat sini tak ada. Sebab tu dia dapat nilai tu macam pelik juga Okay, lambda 4. Okay, ni tak ada Okay, lambda 4. So kat sini patut 4 je. Adjust sikit. Okay, kalau macam ni baru betul lah. Sebabnya kalau awak ada, kalau awak semua dapat nilai, macam mana awak nak in term of. Okay, so kat situ cikgu dah padam. Okay, so sekejap. Okay, sepatutnya kat sini akan jadi 4H lah. Okay, so dia nak in term of apa tadi? Ungkapkan K. So kita nak K. So K equal 4H K minus 2. equal 4H minus 2. Okay, terima kasih yang tegur tadi. Tak perasan juga tu sebab dapat K, dapat H, nanti macam mana awak nak ungkapkan Okay. Boleh kalian tanya soalan tu? Ada lagi tak satu soalan last? Teacher, for this question, my jalan kerja is more different and it's more simpler. So I'm worried that I might not get marks. Okay, kejap. Like, Tak ada lambda ke? Ke ada? tak ada. I just macam ni kan. YouTube, I buat macam Cikgu check awak dah post ke belum jawapan? rasanya dah kot. Tapi I did 2 methods. Takut I didn't post the second method. Sekejap, teacher. Awak nak share screen pun boleh juga. Okay. Sekejap, teacher. Buka cam first. Kau. Sekejap. If I can share screen, teacher. Tadi question apa? 21 21. Oh, awak guna ni laju. Tak guna ni. Ni ke? Pak Zanan, cikgu share screen ni sama tak dengan awak tulis tu? Oh no, wait, one more. I have another one. I think, is it the only Oh, one ada I lagi. posted? Is it one more? Kalau awak nak share. Tak ada. Sekejap, teacher. Let me share screen, teacher. Boleh. Sekejap cikgu stop share. Okay, dia memang ada banyak cara jugalah ni. Okay, Fazana share kan? Teacher. Tengah share ni, okay. Okay, ni yang awak post. Okay, ni ni second method. X, Y. Kalau awak guna M, macam agak bahayalah M M. Sebab dari segi vektor ni kita tak highlight sangat kecerunan Sebab kita highlight collinear dengan parallel. Mesti ada lambda sebab biasanya skema dia ada lambda. Tapi kalau guna vektor lajur macam yang cikgu tunjuk awak punya sebelum ni tu betul. Vektor lajur, sekejap Dia guna formula gradient ke teacher? Bukan
Dia macam yang first dia guna gradient. Gradient sama lah kan sebab dia selari. Segaris. Tapi macam mana awak dapat 4 over K plus 2 ni? The question teacher? 4 over K plus 2? Yang MPQ. MPQ tu kenapa 4 over K plus 2? Gradient teacher. Gradient. Tapi Farzan apa buat sama dengan atas tu? Kenapa tak buat tolak terus? Macam sebab gradient dia tak sama. Sekejap. Kecerunan sama tapi awak guna Y2 minus Y1 ke apa? Yang tu. Salah. Cuma sebenarnya kita pun tak tahu dia berada dalam koordinat ke tak. Vektor I dengan J tu memang koordinat. Tapi sekarang vektor X dengan Y kan. So dia dalam bentuk segitiga, segi empat. So kita tak tahu rupa bentuk vektor yang sebenar lah. So dari segi yang ini memang takut tak dapat markah lah ni. Sebab sekarang format awak semua format kertas 2. Ni kalau awak tengok soalan yang cikgu ambil ni format kertas 1. Dulu SPM memang final answer betul, markah penuh. Contoh macam ni. Full mark lah. Kita tak tengok dah awak buat kaedah apa. Tapi untuk kes awak sekarang, dia ada K1. Macam ni cikgu tak tahu nak bagi K1 kat mana. Untuk first step ni tak ada K1. Tapi jawapan akhir betul. Macam tu lah nanti K0, and not. Second method ni macam mana awak guna X nisbah ni? Dia kan equal to kan teacher. So I just equalkan. Agak bahayalah. So tak boleh pakai rasanya ni. Setakat ni tak boleh. Cikgu cakap tak boleh untuk kes ni. Sebab dia untuk sebarang yang dipanjangkan maksudnya masih ada lambda. Kalau tak nak guna lambda boleh guna huruf lain. Guna A ke B ke. Okay. Lepas tu kalau dia kata parallel pun awak guna lambda juga. Nak menunjukkan dia ada nisbah. Nisbah panjang tu berapa kali ganda. Boleh ke Fazana? Okay, teacher understand. Okay. Teacher, kalau jalan kerja salah, jawapan betul tak dapat markah. Betul. Untuk sekarang kat SSM memang buat ni sikit lah. Leceh sikit. Dia dulu macam maths awak kan ada soalan objektif kan? Dulu maths awak objektif. Bila objektif awak jawab A kalau betul dapat markah tak? Contoh A tu memang betul. Dapat tak markah? Soalan objektif. Dapat. Dapat. Sedangkan awak kira panjang juga kan maths tu. Awak kira punyalah panjang. Markah dia berapa? 1 kan? Objektif kan 1 markah je satu soalan. So at maths sebelum ni kalau awak mungkin ada buku lama-lama. Kertas 1 macam soalan yang cikgu bagi 3 markah ni ringkas-ringkas. Markah dia contoh 3 markah. Awak jawab betul, jawapan akhir awak betul 3 markah macam Fazana dia buat tadi 3 markah. Okey, tapi cara kerja tak ada markah untuk kertas 1. Okey, malangnya untuk KSSM awak yang sekarang ni, dia tukar format. Maksudnya format kertas 1, start markah dia daripada cara kerja. Markah dia akan bermula daripada cara kerja. So senang cerita, dia macam soalan sejarah lah juga, semua esei macam tu. So dia punya cerita katakan 2x tolak 1 sama dengan 3, 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Kalau markah dia sini ada markah K1, sini N1. Okey, baru boleh dapat. Katakan awak tak buat yang ni. Tak buat. Okey, boleh tak cikgu bagi sini K1, N1? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. So yang sekarang awak akan dapat K0, N0. Kenapa? Sebab K ni atas ni tak ada cara kerja. K awak dah tak ada. Jawapan yang sepatutnya N1 tak layak diberi. Dia tak boleh bagi N1. Dia tak boleh macam ni. Dia tak boleh. Dia kena kalau K dah kosong, N kosong. Even jawapan tu betul. So bahaya sikit lah sekarang ni. So dalam MS ni senang je. Kalau awak nak selamat, awak guna semua konsep rumus.
Semua yang dalam buku teks. Dalam buku teks tu, semua silibus dalam buku teks akan tercakup dalam SPM. Maksudnya SPM memang akan refer sepenuhnya apa yang ada dalam buku teks. Kalau terkeluar, maksudnya mungkin kita kena consider semula cara kerja tu boleh terima ke tak. Sebabnya nanti kalau awak refer ada buku-buku rujukan, dia ada banyak lagi cara kerja tambahan. Kadang-kadang tak diterima semasa sebab dia anggap tu belum sampai silibus awak untuk SPM lah. Mungkin tu masa awak diploma, matrix, ataupun itu mungkin shortcut. Shortcut pun tak terima lah. Macam itulah kisah dia. So untuk selamat gunakan kaedah yang ada dalam buku teks. Okay, bolehlah aku Okay, so cikgu share semula tadi senarai nama. Okay. Okay, contoh macam ni Adam, Ashikin, Mariam, Mulia, semua yang 5IS ni semua dah duduk dalam grup ni. Okay, ni. Okay, yang belum ada dalam grup ni awak kena pilih nanti. Seorang satu. Okay, so kaedah paling selamat macam mana? Cikgu, saya nak Cikgu jadi pun menti sebenarnya boleh cikgu? Tak boleh? Awak mentor lah. Awak mentor sebab awak dah buat dah ni. Awak dah buat sebab cikgu akan bagi bahan yang sama. Sebab tu kalau boleh semua orang dah ada jawapan penuh lah. At least masa start cuti ni kot dia orang nak buat satu hari satu soalan ke. Sebab awak kemungkinan besar akan naik sekolah bulan 10 kan. Sebab kita kan nak masuk fasa 2. Tak cikgu, Selangor tak lagi cikgu. Tu dia dah announce lah. Bukan, Fasa 2. tu Kuala Lumpur sahaja. Oh ya ke? Alamak. Siannya. Tapi kita dalam rangka kena buat exam juga ni. Tapi tak apalah, nanti dia akan announce balik lah. Okay. So ada beberapa nama, kau tengok nama ni banyaknya perempuan, yang lelaki ada berapa orang je ni. Okay, kan cikgu postkan nama ni. Cuma supaya tak redundant ni lah. Okay, awak dengan kaedah sendirilah nanti awak tulis nama awak, tulis pasangan awak. Contoh Adam, nombor 1 Adam, bawah dia Zain. Lepas tu nombor 2 Ashikin, bawah dia Rahmah. Contoh dia buat macam tu. So jangan ulang nama yang sama 2 kali. Lepas awak dah settle pilih semua orang ni boleh buat. Macam mana? Pilih orang. Seorang pilih satu kawan. So awak jaga seorang je lah. Okay, so nanti bila macam tu, lepas semua dah pilih, cikgu akan addkan kawan-kawan ni masuk dalam grup kilauan. Barulah cikgu akan bagi arahan. Cikgu akan bagi tahu lah pasangan dia siapa. Maksudnya awak akan pilih dulu, baru cikgu akan bagi link untuk dia orang masuk dalam grup tu. Okay, tu je. Cuma skema lengkap ni, kalau sempat cikgu akan tengok, kalau ada seorang dua yang memang complete jawapan dia, cikgu akan compilekan untuk awak refer lah. Supaya awak boleh refer untuk masa awak nak ajar. Awak kan guru muda nanti kan. Untuk setakat ni guru muda tu sesama pelajar kilauan je. Biasanya guru muda kita ambil pelajar daripada pelajar yang lemah lah. Ini maksudnya sesama awak ni masih dalam kategori pelajar yang markah dia okey ni. Maksudnya mungkin dia tak ada masalah sangat lah nak buat kerja nanti. Pelajar yang lemah sebenarnya ni kat sini ni. Kat anak angkat ni ada ramai ni. Cikgu, cikgu boleh terangkan lagi sikit tak cara pilih tu? Yang... Oh, okey. Kejap lagi cikgu screenshotkan nama ni. Yang dah highlight ni nama awak lah. Yang highlight ni semua nama kamu. Yang dah masuk grup kilauan betul? Okay, yang putih-putih tu nama menti awak. Tapi kena pilih sendiri. Contohnya Muhammad Adam. Nanti dia sambung nama dia dengan siapa? Dia nak pilih Rahmah. Terpulang lah. So nanti bila teacher. Pula kalau buat poll tu senang sikit kan? Teacher nama dekat pool ada yang dalam kilauan. Pool. Oh ada ya? Siapa ya? Saya pilih Yuli ya. Siapa ambil Yuli? Husna. Teacher tak Siapa lagi? highlight nama dia. Husna dengan Siapa lagi? Haryani ada. Husna. Okay, tak apa sebab dia pemarkah macam okey je. Husna dengan Haryani Mana Haryani? Rushda ada tak? Alia apa ni? Bukan, Alia lain ni. Haryani.
Okey, ada lagi tak yang termasuk ke kilauan hari tu? Tak ada Okey. Ke awak nak cikgu tetapkan je? Cikgu Yuli, Macam- cikgu? Yuli kat mana? Kat pool Yuli eh? ada kan dalam ni? Ke tak ada? Atas Yuli dia. ada dekat atas. Teacher tak kat Aris pun Yuli. Atas lagi. Dekat first tu. Oh ni tak Nombor, pasal ni IS. Okey. Okey. Macam mana kalau cikgu yang tetapkan awak setuju tak? Teacher boleh je teacher. Senang Mana ni lah boleh cikgu teacher. tetapkan. Lepas tu kalau awak tak setuju, awak tukar suka sama suka kemudian. Sebab kalau awak pilih kan cikgu rasa Kalau boleh teacher buat majoriti laki-laki, perempuan-perempuan. Yelah, cikgu tak akan ada. cuba buat yang lelaki Teacher. dulu. Laki perempuan teacher. Kalau boleh Amanah, satu betul laki ke? semua perempuan. Teacher. Yang pool tu pun jadi mentor ke menti? Tak, sebenarnya pool ni tak tersenarai. Tapi kalau dia dah termasuk kat kilauan tak apalah. Dia jadi mentor lah tu sebab dia dah masuk kilauan awal. Kalau nak jadi menti tak boleh ke teacher? Saya jadi teacher, saya pilih Husna teacher. Saya pilih apa? Awak kan dah buat dah kerja awak tu. Untuk setakat ni, tugas menti tu hanya buat latihan yang sama dengan kelas kit awak ni. Maksudnya kalau awak jadi menti, awak ni kan soalan awak dah ada lah. Dah buat. Ya So ke? takkan awak nak buat 2 kali. Tak ada sebab kan teacher cakap 3 orang kan. Teacher then the Tak, setakat ni memang seorang je dulu. Oh okey. Oh kita Kalau kita nak 3 orang, kita kena ambil daripada grup yang ni. Biasa cikgu buat, memang cikgu akan ambil pada anak angkat ni yang teruk ni. Yang markah memang dah 20 lebih ni. Tapi agak susah lah untuk sekarang ni. Sebab kita pun tak boleh nak jumpa kan. Mungkin kalau nak tolong pun awak kena ambil daripada kelas awak sendiri ni. Nanti cikgu tengok siapa yang mampu jaga lebih seorang, dia ambil daripada kelas kita ni. Ni. Kelas awak yang sendiri ni. 5 ayat. Tapi sebenarnya macam orang ni saya rasa tak adalah teruk sangat ni. Ni mungkin kebetulan masa exam hari tu dia punya markah tak okey kan. Macam Nabil semua ni macam Teacher boleh buat exam. juga ni. Aku tak nak try hard teacher. Tu je. Siapa? Macam mana? Exam hari tu semua macam apa benda tu? teacher kalau macam kan ada orang dah masuk kilauan. Lepas tu kan untuk yang student from the pool kan diorang ada kelas juga kan teacher. Betul. So kalau diorang dah Sebab dia orang dah dapat link kan. diorang if they masuk kilauan already, do they have to Oh, mark dia nak pilih yang mana. Nanti cikgu double check balik nama kilauan hari tu cikgu bagi dekat grup kelas kan. Mana teacher boleh redundant Cikgu pun tak perasan pula redundant. Sebab hari tu cikgu rasa cikgu bagi macam 20 orang. Nanti cikgu cari balik senarai tu. Sebab cikgu rasa cikgu copy paste daripada grup kilauan. Mungkin takut terdouble nama. Okey, tak apa. Nanti kita tanya dia. Dia nak masuk kilauan ke dia nak masuk pool. Sebab kalau pool cikgu Nazlinda akan buat kelas rasanya. Saya nak masa masuk terdekat. pool boleh? Tak boleh. Boleh je mungkin. Maksudnya terpulang lah. Saya jadi menti Adam teacher. Sekejap saya tukar je nanti. You all lah tu. Okey. Ada soalan lagi? Kalau tak ada kita stop dulu lah. Nanti cikgu arahan seterusnya cikgu akan bagi tahu dalam grup. So grup awak nanti akan bertambah jadi 40 lah ni. Daripada 20 akan jadi 40. Okay teacher. Okey. Itu je lah kot Sambil-sambil tu cubalah selesaikan soalan awak 22 tu, rasa ramai agak yang tak siap tu. Lepas tu nanti esok exam cikgu bagi tahu lah. Kita ada kelas yang terakhir hari Jumaat lah kan. Cikgu, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8 ke? 3 bab je. Bab 5, 6, 7. 5, 6, 8. Boleh ingat balik permutation tu bab 5 ke? Oh, ada permutation. 4, 5 and 6 lah. 4, 5 and 6. Permutation. Oh, okey. Permutation, combination. Lagi apa lagi cikgu kata itu? Fungsi trigo Lepas tu dengan probability distribution. 3 je. Maka ada dalam 34 makanya tu. Who is following me to rob teacher's house? Jom. Saya letak kat guide ni. Tak pakai. Teacher, apa maksud teacher Jumaat tu last class? Last class Last class sebab next week kan cuti. Oh. Next week cuti seminggu. Lepas ibu dah cuti bersalin Lepas tu. Awak punya kelas kan nampak-nampak. Jangan macam ni teacher.
Itulah. Tapi saya cuti sekejap je. 2 bulan je. 2 bulan teacher tu kuat, lah. Cikgu 2 bulan je. 2 bulan. 2 bulan tu Simpan, rasanya simpan sempat. anak tu, simpan. Semua cikgu 2 tahun, cikgu 2 bulan je. Jangan lahirkan teacher, Mana ada 2 simpan. tahun? Jangan lahirkan. Simpan teacher, Sebab tu aku nak- simpan. Mana boleh. Kenalah ikut lumrah alam. Kita pergi hospital lah macam Nak ni. simpan kat mana? Teacher kesian us teacher. Afternoon and maths teacher. Teacher Awak buat cikgu Bayu naik bila? tak tahu. Cikgu teacher Bayu, dah lama je. nowhere to be Dah lama teacher. teacher. No. Dah lama. 10. Berganti-ganti sila berganti. Teacher PKT Tapi pun at least sama awak dah juga. habis semua bab okey lah. Nanti itulah cikgu kena fikirkan sebab cikgu Hunah akan combine kelas dengan 5 Itu combine je ke tak? Awak tengok jadual awak combine ke tak? Rush Rush. Oh dia combine dengan Rush. Takkan Rush pula. Cikgu Hunah ajar Hayan. Tak Hayan. Cikgu Rush. Bukan Rush ke dia Rush ajar? cikgu Azrin. Cikgu Azrin ajar Rush and Math. Sebab hari tu pun cikgu Azrin cuti pun cikgu Hunah ambil 5 IR. So Oh no wonder sebab kita combine dengan Hayan lah ni. Betul lah Cuma Adam. tak tahulah Hayan tu dah habis bab ke belum. So nanti tengoklah macam mana prosedur dia. Tapi awak janganlah tak join pula, masuk je kelas tu. Ulang kaji lah kalau cikgu tu ulang. Awak kan ada buku yang cikgu suruh beli RM2 itu tu. Buku tu pun tak siap lagi kan? Tak siap bayar ke? Oh, ke tak Dah siap bayar buat? dah itu. Oh, okey. Masa tak buat lagi, tak habis lagi. Boleh struggle untuk buku tu dulu. Kalau nak ikut modul yang bagi tu ada banyak modul online. Cikgu boleh je forward kan, takut pening lah. Iraq ada, Kedah ada, Sabah ada. Okay, nanti apa-apa kita sembang lagi Jumaat insyaAllah. Okay, kita live dulu Teacher jangan pergi teacher. Okay, bye teacher. Lagi Thank you esok teacher. exam tadi sikit. Bye, teacher. Okay, bye-bye. Alright, Okay, teacher. Assalamualaikum. Assalamualaikum teacher. Thank you teacher. Bye Una. Bye Una. Una hilang Thank you teacher. Una hilang.